Dan masih lagi bersama saya Hafiz Rosid dan juga Nala Huda dalam segmen Realiti Rakyat, dan kita bercakap mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP susulan daripada penularan COVID-19 ini, dan sedikit sebanyak ia menjejaskan pendapatan ataupun sedikit banyak menjejaskan industri PKS sendiri, iaitu kalau kita lihat bagaimana PKS ini terkesan sebelum ini mereka menjalankan perniagaan seperti biasa, tapi disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan ini perusahaan mereka terpaksa dilimitkan ataupun dari segi production mereka terpaksa dikurangkan, dan itu kita akan bincangkan dalam blog kali ini. Kita akan bersama dengan Nurul Hanan Nordin, pengarah urusan Tokku Lekor Sdn Bhd yang juga merupakan pengusaha perusahaan keropok lekor di Terengganu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik Hana, kalau kita lihat negeri Pantai Timur memang cukup terkenal dengan perusahaan keropok lekor dan juga isi ikan, terutamanya di negeri Terengganu dan di kawasan Losong yang menjadi syurga pembuatan penjualan keropok lekor ini. Dan soalan pertama saya nak tanyakan kepada Hana sendiri, apa isu utama yang dihadapi PKS seperti Puan Hana ini ketika perintah PKP ini, dan kita tahu sekarang memasuki fasa ketiga. Bagaimana agaknya situasi pada ketika ini? Isu yang paling utama yang bukan saya seorang je lah, semua PKS saya rasa memang ada isu yang sama. Jualan kami menurunlah, perniagaan agak perlahan. Itulah yang utamanya. Ya, dan Hana, kita juga nak tahu selain itu isu-isu penjualan itu, adaptasi kepada penjualan ataupun pemasaran dalam talian itu pasti satu perubahan yang mungkin agak besar buat PKS di luar sana. Dan Hana sendiri, bagaimana adaptasi berubah kepada platform digital itu? Ya betul. Sebab sebelum ni perniagaan saya ni banyak bergantung kepada orang yang datang ke kedai, walk-in customer. Jadi bila bila PKP ini dijalankan, jadi ramai pelanggan tak dapat datang beli ke kedai. Jadi kami ambil inisiatif menggunakan platform internet lah, macam Facebook page, Instagram dan yang seumpama dengannya lah. Jadi sebaiknya kita ambil order daripada online, lepas tu kita akan hantarlah kepada customer yang berdekatan. Tapi jualan tu memang tak macam yang sebelum PKP berjalan lah, sebab walaupun kita buat penghantaran, tapi penghantaran tu dia limitkan kawasan dia kan, jadi kita nak hantar jauh-jauh across country tu memang tak boleh lah. Sebelum ni kita ada order, kita ada hantar juga ke seluruh semenanjung lah, Kuala Lumpur, Johor dan sebagainya. Tapi sekarang ni, buat masa sekarang ni produk kita cuma boleh edar sekitar kawasan Kuala Terengganu saja. Baik Hana, saya percaya kalau di sekitar di Losong Terengganu itu puluhan ataupun mungkin ratusan peniaga-peniaga kecil mengusahakan ataupun PKS yang mengusahakan perusahaan keropok lekor dan sebagainya. Dan kalau boleh kita nak tahu, Hana dapat kongsikan kepada kita semua, kalau sebelum PKP dan juga semasa PKP, dari segi production ataupun penghasilan itu menurun berapa peratus agaknya dari segi kalau kita nak tengok kepada permintaan sebagainya? Lebih kurang menurun 40 ke 50% lah saya rasa. Sebab biasanya keropok lekor ni memang orang kata makanan ruji macam nasi juga kalau dekat Kuala Terengganu ni. Memang hari-hari memang ada orang akan beli keropok. Tapi sejak PKP ni berjalan, jadi sales menurun lebih kurang 50% lah. Baik Hana, antara cabaran terbesar buat PKS di luar sana adalah nasib pekerja mereka sendiri. Bagaimana untuk menggaji pekerja-pekerja mereka ketika berdepan dengan isu penjualan, pendapatan semakin berkurangan dan sebagainya. Jadi apa contoh isu-isu yang dihadapi perusahaan Hana sendiri dalam menggaji pekerja dan melihat kepada bantuan prihatin nasional dan juga bantuan saringan ekonomi yang telah pun dilaksanakan kerajaan sebelum ini? Bagaimana pandangan Hana terhadap bantuan itu? Adakah ia mencukupi terutamanya dalam menjaga gaji-gaji pekerja dan sebagainya? Kalau ikutkan bantuan yang diberi oleh kerajaan tu memang memang membantulah kami sebagai peniaga ni, tapi kalau difikirkan semula kos dia tu masih lagi kami perlu tanggung
kerugian di situ dari segi pekerja. Contohnya sebelum ni pekerja kami ramai yang hadir untuk bekerja, tapi sejak PKP ini dijalankan, musim wabak ni ada, jadi ada setengah sebilangan pekerja tu yang Terjejas. yang Kira tak ada tak tak rasa selamat nak hadir pergi bekerja kan. Ya. Jadi ada sebilangan bekerja kami yang bercuti tanpa gaji lah. maknanya sekiranya mereka bekerja, langkah-langkah keselamatan ataupun langkah-langkah kesihatan seperti penjarakan sosial dan sebagainya perlu diambil lah. Dan juga kita ingin bertanya dari segi bagaimana ketika PKP ini perusahaan-perusahaan PKS seperti Hana sendiri yang mengusahakan kelompok lekor ni mendapatkan bekalan mentah. Mungkin ada kekangan di situ dan mungkin ada cabaran untuk mendapatkan bekalan itu. Okey, bahan mentah utama bagi pengusaha kelompok lekor ni ikan lah. Biasanya kita akan beli ikan tu dari pelabuhan. So jadi dia punya kekangan tu untuk perjalanan lah. Tapi Alhamdulillah LKIM ada bagi kebenaran, ada bagi keluarkan surat kebenaran untuk syarikat kami berjalan lah. Jadi kenderaan persendirian syarikat kami boleh berjalan dan beli barang mentah. Tapi masih lagi terhad lah Ya. perjalanan tu. Ya, Hana, kita nak tahu secara keseluruhannya gambaran yang lebih besar di Terengganu. Bagaimana agaknya PKS-PKS lain ataupun bukan saja dari sudut ekonomi tapi aktiviti sosial di sana mungkin agak terencat akibat PKP ini, dan kita juga berdepan dengan satu normal baharu seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri kita sendiri. Bagaimana kita nak menyesuaikan diri dengan normal baharu ini buat PKS ya. Cabaran-cabaran yang kita akan bakal berdepan dengan menjelang bulan Ramadan, Hari Raya dan sebagainya, itu adalah antara sumber pendapatan terbesar buat PKS ini. Jadi menyesuaikan diri dalam normal baharu ini, bagaimana pengalaman Hana sendiri dan apa jenis persiapan untuk PKS yang Hana boleh cadangkan? Okey, bagi saya kita memang tak boleh nak jual produk kita ke kelompok lekor ke ikan ke macam keadaan sebelum ni, sebelum PKP berjalan, sebab orang memang tak dapat datang serbu ke kedai macam biasa. Kebiasaannya kalau musim cuti ke apa ke, memang kita akan nampak suasana orang penuh dalam kedai, beli keropok dan sebagainya kan. Tapi sekarang ni memang takkan terjadi suasana yang macam tu. Jadi kita ni sebagai pengusaha PKS kena fikirkan cara yang lain lah untuk menjual produk kita supaya produk kita masih berjalan dan dapat menampung kos-kos operasi perniagaan. Jadi saya rasa macam kita kena usahakan banyakkan jualan melalui platform internet lah. Gunakan Media sosial dan sebagainya. Post dan cara-cara yang lain selain daripada walk-in. Okey, Hana, kita juga ingin melihat dari segi selepas PKP ini berlangsung, apa strategi untuk menaikkan semula perniagaan? Yang pertamanya memang kena banyak tingkatkan dari segi pemasaran lah, memang kena bersungguh-sungguh sikit dalam strategi pemasaran tu. Jadi kena sabar pun dan kena ada juga masa tu. Jadi memang yang penting kena kukuhkan aliran kewangan dulu Ya, betul. Tapi kerajaan ada bagi bantuan kan, macam moratorium daripada bank dan pinjaman macam special relief fund tu, dia memang agak membantulah bagi usahawan PKS. Ya, dan bercakap tentang itu ya secara ringkas, Hana, kita nak tahu bantuan yang disalurkan itu mungkin agak
untuk jangka masa pendek. Kita nak lihat jangka masa panjang, apa agaknya yang diperlukan oleh PKS untuk memastikan mereka boleh berdepan dengan sebarang krisis yang kita akan hadapi dalam masa depan. Apa contoh-contoh bantuan yang lebih berstruktur yang mungkin PKS perlukan? Okay, mungkin kerajaan boleh membantu PKS dengan bukan menghulurkan menawarkan pinjaman, tapi mungkin dalam bentuk dana mungkin. Jadi kita dana ataupun geran yang boleh kerajaan tawarkan kepada PKS. Sebab kalau dalam bentuk pinjaman, jadi PKS ni masih perlu membayar pinjaman. Tapi kalau dalam bentuk geran ataupun dana dan sebagainya, sebenarnya saya rasa itu akan memberi usahawan PKS ni berasa lebih lega lah. Okey, baik. Terima kasih Nurul Hana Nordin, merupakan pengarah urusan Tokku Lekor Sdn Bhd, dan kami ingin mengucapkan supaya terus tabah dalam menghadapi suasana getir ini dan terus berdaya saing selepas ini. Dan untuk itu dalam segmen Realiti Rakyat berakhir di sini. Dengan itu saya Hafizi Rosli Dan saya Nala Huda. Terima kasih menonton. Kita jumpa lagi.